Negara tidak mencatatkan kes jangkitan baharu COVID-19 hari ini menjadikan jumlah kes jangkitan keseluruhan kekal 141 orang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, mengongsikan perkara tersebut dalam sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi. Sidang media juga disertai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Selasa 3 Syawal 1441 Hijrah bersamaan dengan 26 Mei 2020 Masehi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala jua tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang. Sementara itu, tidak ada kes yang telah disahkan sembuh dari COVID-19 pada hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan yang telah sembuh kekal seramai 137 orang. Oleh yang demikian, jumlah kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan pada ketika ini ialah seramai 3 kes. Daripada jumlah tersebut, 2 daripadanya masih dalam keadaan kritikal. 1 kes yang hanya memerlukan mesin pernafasan kini juga memerlukan bantuan mesin tambahan halang mesin ataupun ECMO semula. Ini bermakna kedua-dua kes kritikal tersebut masih memerlukan bantuan mesin tambahan halang mesin ataupun ECMO dan mesin pernafasan. Manakala 1 kes aktif lagi adalah dalam keadaan yang baik. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 31 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2, membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 18,620 ujian. Seterusnya, berikutan makluman mengenai Bru Health App. Alhamdulillah, setakat ini sejumlah 216,044 orang ramai telah mendaftar sebagai pengguna aplikasi tersebut. Di samping itu juga, sejumlah 3,483 syarikat dan premis telah mendaftar kepada aplikasi tersebut. Dari jumlah ini, alhamdulillah, sebanyak 1,278 buah restoran dan 297 kedai-kedai retail termasuk kedai runcit telah membuat pendaftaran. Berhubung dengan kedai-kedai runcit, baru-baru ini terdapat banyak aduan yang telah diterima daripada orang ramai mengenai dengan jumlah pelanggan yang ramai dan tidak dikawal kemasukannya. Dengan ini, Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan sekali lagi kepada pemilik-pemilik kedai untuk sentiasa mengawal kemasukan pelanggan ke dalam kedai mereka, terutama sekali kepada kedai runcit yang mempunyai keluasan yang tidak besar. Disarankan juga untuk menghadkan kemasukan jumlah pelanggan di samping membuat pemeriksaan suhu badan dan menyediakan hand sanitizer kepada setiap pelanggan yang datang. Sementara itu, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, mengongsikan aplikasi Bru Health bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat mendapat sambutan yang menggalakkan daripada orang ramai. Alhamdulillah, ramai yang sudah mula mendaftar untuk membuat tampahan slot bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat nanti menerusi aplikasi Bru Health. Aplikasi Bru Health bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat sudah dapat digunakan kemarin, iaitu pada hari Isnin 25 hari bulan Mei 2020 bermula jam 12.30 hari. Setakat ini, seramai 24,689 orang telah membuat tempahan slot. 33 buah masjid telah merekodkan melebihi 50% kapasiti yang dibenarkan, manakala 11 daripadanya mencatatkan melebihi 80%. Ini adalah pencapaian yang baik bagi menunjukkan penggunaan aplikasi Bru Health telah banyak digunakan oleh orang ramai. Walau bagaimanapun, masih terdapat banyak pengguna yang belum dapat memuat turun aplikasi Bru Health disebabkan oleh penggunaan Android dan iOS versi lama yang tidak kompatibel dengan Bru Health. Oleh itu, usaha-usaha untuk membolehkan mereka mendaftarkan masuk ke masjid-masjid
sedang giat dilaksanakan. Antara cara yang dapat digunakan pada masa ini ialah dengan menggunakan web app dengan melayari laman web www.healthinfo.gov.bn dan seterusnya mendaftarkan maklumat peribadi. Menerusi web page tersebut, pengguna boleh terus memohon untuk sembahyang fardu Jumaat di ruang atau tab yang disediakan dan memilih masjid yang akan dikunjungi. Satu kod QR seterusnya akan dipaparkan untuk menunjukkan penerimaan sembahyang fardu Jumaat. Kod QR yang diperolehi menerusi aplikasi Bru Health atau web app perlulah ditunjukkan sebelum masuk ke masjid. Anda juga adalah diingatkan untuk membuat self-assessment setiap hari sebelum dan selepas sembahyang fardu Jumaat nanti. Sehubungan dengan ini, sukacita ditekankan di sini kepada sesiapa yang berisiko tinggi yang telah ditentukan melalui aplikasi Bru Health, kanak-kanak berumur di bawah 15 tahun dan perempuan adalah juga tidak dibenarkan pada peringkat awal ini untuk menunaikan sembahyang fardu Jumaat di masjid. Sukacita juga menasihatkan mana-mana individu yang gargam membuat tampahan untuk menunaikan sembahyang fardu Jumaat sama ada disebabkan oleh kesihatan atau tidak mendapatkan slot sembahyang Jumaat adalah dinasihatkan untuk tidak menghadiri ke masjid bagi mengurangkan kesesakan masuk ke kawasan masjid dan sebagainya. Dalam kenyataan media yang sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua memaklumkan bagi fasa seterusnya pihak kerajaan berusaha mempelbagai aplikasi Bru Health khususnya yang memerlukan people engagement seperti di institusi-institusi pendidikan. Ini adalah selaras dengan langkah-langkah de-escalation mengikut fasa-fasa yang dalam perancangan. Inilah hakikatnya the new norm ataupun norma baru yang kita perlu menerima, adapt and adopt. Ianya memerlukan whole of nation approach untuk kita mengatasinya dengan mengamarkan pengimbasan kod QR semasa masuk dan keluar premis untuk kesejahteraan bersama bagi mengawal penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah, setakat ini kita telah berjaya untuk flatten the curve. InsyaAllah dengan usaha berterusan, kerajaan memperkenalkan langkah-langkah bagi menangani dan mengatasi pandemik COVID-19 dan sokongan padu daripada semua pihak, kita akan dapat meneruskan kehidupan seharian kita dengan selamat dan terpelihara daripada wabak ini. Setakat ini, COVID-19 Relief Fund telah mengutip kira-kira RM14,230,000. Sementara itu, Pusat Kesihatan Berakas akan dapat digunakan semula dalam masa terdekat. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, mengongsikan perkara tersebut semasa sesi soal jawab bersama media. Belum lagi dikembalikan semula lah. So we still looking for these 2 weeks ni. We'll see how it goes. The first 2 weeks we de-escalate and we need to see from there. Okay. Kalau dah ada penularan, then we will start to reconsider whether to open back Berakas Health Center dan Pangkalan Batu seperti sedia kala lah. Tapi buat masa ni belum lagi lah. Hanya individu yang memiliki kod hijau sahaja dibenarkan untuk menunaikan sembahyang fardu Jumaat pada tahap pertama pembukaan masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat. Ikuti berita mengenainya selepas ini. Teruskan bersama Berita Perdana.
Sembahyang fardu Jumaat akan mula dilaksanakan pada Jumaat ini 29 Mei 2020. Pembukaan masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat itu dimaklumkan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama pada sidang media perkembangan situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam pada 18 Mei lalu. Menteri Hal Ehwal Agama semasa sidang media tersebut berkata semua masjid, surau dan balai ibadat akan dibuka semula hanya bagi sembahyang fardu Jumaat sahaja dan sembahyang fardu 5 waktu masih belum dapat dilaksanakan. Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Dato' Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Awang Uthman seterusnya menjelaskan pembukaan tersebut akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 4 tahap. Tahap pertama akan berjalan selama 2 minggu merangkumi 3 kali Jumaat, iaitu pada 29 hari bulan Mei, 5 hari bulan Jun dan 12 hari bulan Jun. Apabila tiada berlaku sebarang kes-kes jangkitan pada tempoh tersebut, perkiraan akan beralih memasuki tahap kedua, iaitu termasuk penggunaan untuk sembahyang fardu 5 waktu dengan beberapa peraturan yang ditetapkan. Antaranya, masjid akan dibuka 10 minit sebelum azan dan ditutup 10 minit selepas selesai sembahyang berjemaah, di samping memenuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Kita akan menggunakan aplikasi BruHealth sebagai sistem kawalan bagi menentukan tahap kesihatan seseorang untuk bersembahyang di masjid. Bagi individu yang berisiko tinggi yang telah ditentukan melalui aplikasi BruHealth, kanak-kanak berumur di bawah 15 tahun dan perempuan adalah tidak dibenarkan memasuki masjid pada tahap pertama, kedua dan ketiga. Pada tahap pertama, hanya individu yang memiliki kod hijau sahaja dibenarkan untuk menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Orang ramai disarankan agar berwudu dari rumah dan membawa sejadah sendiri serta memakai sungkup muka sebelum ke masjid. Ia bagi melancarkan kehadiran jemaah dan mengelakkan jangkitan. Pilih pemohon untuk didaftarkan. Anda juga boleh mendaftar untuk ahli keluarga. Langkah ketiga, isikan maklumat pemohon. Langkah keempat, hantar dan buat pengakuan. Langkah kelima, kod fardu Jumaat didedahkan. Warna-warna kod termasuk hijau, kuning, merah, biru dan ungu. Kod hijau, Anda boleh menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Anda perlu memilih senarai masjid yang tersedia. Kod kuning, Anda tidak dibenarkan menunaikan sembahyang fardu Jumaat buat masa ini, tetapi akan dibenarkan pada satu masa yang akan ditetapkan. Anda tidak dibenarkan menunaikan sembahyang fardu Jumaat sama sekali jika warna kod fardu Anda adalah merah, ungu atau biru. Kod fardu Jumaat Anda perlu dikemas kini setiap hari. Sila imbas kod QR yang telah disediakan bila Anda tiba di masjid yang telah ditetapkan. Selamat menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Sementara itu, orang ramai yang ingin menunaikan sembahyang fardu Jumaat mulai Jumaat ini perlu mengemaskini penilaian diri mereka ke aplikasi BruHealth untuk mendapatkan kod fardu Jumaat bagi membendung penularan wabak COVID-19. Penilaian diri pada hari itu akan menentukan sama ada individu tersebut dibolehkan menghadirkan diri ke masjid. Sembahyang berjemaah di masjid bagi membendung penularan wabak COVID-19. Berikutan dengan penularan wabak COVID-19, Kementerian Hal Ehwal Agama telah melaksanakan langkah-langkah keselamatan bagi orang awam yang hendak pergi menunaikan sembahyang berjemaah ke masjid. Sebelum ke masjid untuk menunaikan sembahyang fardu Jumaat,
Auda perlu terlebih dahulu memeriksa kelayakan Auda untuk menghadiri sembahyang fardu Jumaat tersebut melalui aplikasi telefon bimbit BruHealth. Aplikasi ini akan menunjukkan kelayakan Auda dengan penggunaan kod fardu Jumaat yang berbagai warna. Kod fardu Jumaat berwarna hijau bermakna Auda dibenarkan untuk menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Jika kod fardu Jumaat Auda berwarna kuning, merah, ungu atau biru, Auda tidak dibenarkan menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Adalah disarankan kepada Auda untuk mengambil wudu terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Dan hendaklah membawa tikar sembahyang ataupun sajadah sendiri. Jemaah yang sakit serta mengalami tanda-tanda jangkitan adalah dilarang untuk hadir ke masjid. Kanak-kanak di bawah 15 tahun dan perempuan juga tidak digalakkan untuk hadir berjemaah ke masjid. Ketika tiba di masjid, Auda perlu mengimbas kod QR yang telah dipaparkan dengan menggunakan aplikasi telefon bimbit BruHealth bagi pengesahan kehadiran Auda. Ketika berada di masjid, Auda dikehendaki untuk memakai penutup muka, dan apabila Auda berjumpa dengan jemaah lain, elakkan dari berjabat tangan dan memadailah dengan mengucapkan salam dan memberi isyarat sahaja. Sebelum memasuki masjid, pemeriksaan suhu badan akan diambil terlebih dahulu dan pastikan untuk mengikut barisan dengan jarak sekurang-kurangnya 1 meter dari orang lain. Seterusnya, bersihkan tangan Auda dengan menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan. Ketika berada di dalam masjid, Auda mestilah terus mengamalkan penjarakan fizikal dan sosial serta elakkan dari berkumpul beramai-ramai. Jarakan saf sembahyang Auda sekurang-kurangnya 1 meter dari jemaah sebelah Auda. Setelah selesai menunaikan sembahyang berjemaah, Auda disarankan untuk segera beredar dari masjid. Jika hendak bersedekah ke dalam tabung yang telah disediakan, sebelum atau selepas sembahyang, Auda adalah dinasihatkan untuk terus mengamalkan penjarakan fizikal dan sosial. Dan sesiapa yang memelihara kehidupan seseorang, maka dia seolah-olah telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Orang ramai khususnya pengguna jalan raya disaran untuk meningkatkan tahap kewaspadaan dan menumpukan perhatian sepenuhnya semasa berada di jalan raya. Saranan tersebut dibuat oleh pasukan polis Diraja Brunei PPDB Jabatan Perdana Menteri berikutan 2 kemalangan berasingan yang melibatkan kematian sejak beberapa hari lalu. Dalam kejadian pertama berlaku Sabtu lalu, kemalangan berlaku sekitar pukul 6.27 petang di kawasan kilometer 28.2 Lebuh Raya Lumut Blyth hala ke daerah Blyth yang meraugut nyawa seorang perempuan penduduk tetap berumur 26 tahun. Siasatan awal pasukan polis Diraja Brunei mendapati mangsa maut ketika dalam perjalanan dari Bandar Seri Begawan ke Kuala Blyth bersama 2 orang penumpang berumur 3 dan 4 tahun. Semasa kejadian, mangsa dilaporkan hilang kawalan ketika memandu dan melanggar pokok sebelum terhumban keluar.
Mangsa meninggal dunia akibat beberapa kecederaan teruk pada kepala dan dada. Bagaimanapun, kedua-dua kanak-kanak terbabit terselamat dan hanya mengalami cedera. Sementara itu, seorang lelaki warga Indonesia berusia 39 tahun juga maut semalam dalam kemalangan dua buah kereta di kawasan Kampung Kelapis, daerah Brunei dan Muara sekitar pukul 9.39 malam. Kereta mangsa terbabas di bahu jalan setelah bertembung dengan sebuah kenderaan lain dalam hala bertentangan. Mangsa disahkan meninggal dunia selepas dikejarkan ke Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Siasatan awal pasukan polis di Raja Brunei mendapati mangsa tidak menggunakan tali pinggang keselamatan semasa kemalangan berlaku. Punca kejadian kedua-dua kes kemalangan masih dalam siasatan. Seni bela diri iaitu silat atau pencak silat memang terkenal dalam kalangan masyarakat Melayu. Dalam era yang serba canggih ini, silat menghadapi cabaran apabila generasi muda lebih cenderung mempelajari seni mempertahankan diri luar negara. Namun segelintir pencinta seni silat tanah air terus berusaha menghidupkan seni bela diri itu agar terus diminati dan dipelajari. Kru RTB Mojo membawakan laporannya. Sebagai seni bela diri yang telah diwarisi sejak dulu lagi, silat merupakan sistem bela diri yang lengkap, dinamik dan dimensi yang pelbagai. Setiap gerak dalam silat mempunyai makna, lebih-lebih lagi aspek kemelayuan yang terdapat di dalamnya. Salah seorang pengamal silat tempatan mengongsikan rahsia silat yang dapat membentuk sikap dan minda yang positif di samping membentuk disiplin dan daya saing yang tinggi. Seni silat ini pada diri saya adalah satu ilmu bela diri yang diwarisi oleh keturunan Tani, dan awal bermulanya adalah era Kesultanan Melayu kita itu sendiri. Seni silat itu adalah milik warisan orang-orang Melayu dan sekarang sudah alhamdulillah juga tersebar kepada seluruh dunia. Di negara Brunei Darussalam, silat itu ada bermacam-macam, berbagai dan jenis coraknya. Itulah silat jenis cakak asli Brunei, silat kuntau, silat Sufian, silat Betawi, silat Cemandi. Menurutnya, silat boleh menjadi pelindung dan pengaruh dari anasir jahat. Seseorang yang mengamalkan silat dapat membentuk kepribadian dan akhlak yang mulia. Pada masa dulu, silat ini dipertandingkan di peringkat-peringkat daerah, di majlis-majlis perkahwinan, dan mungkin sekarang ini bela-bela diri dari luar itu dan mengatasi lagi dalam permainan silat ini. Namun kalau ada orang yang seperti generasi-generasi yang masa ini yang mampu mengutarakan permainan silat ini dan mengangkatnya ke tahap kebangsaan, dan alhamdulillah sekarang pun ke tahap tentang bangsa, mungkin perkara ini kita boleh atasi bersama. Selain daripada kesihatan senaman, silatan ini juga diambil menjadi falsafah hidup kita. Ia boleh dilakukan secara senaman fizikal dan kemudian spiritual, iaitu tahanan mental. Dan kenapa kita membangga-banggakan permainan dari luar, walhal permainan sendiri iaitu ilmu pertahanan diri sendiri kita lupa-lupakan. Jadi alhamdulillah kalau kita sudah mengamalkan ilmu kesilatan itu, bolehlah kita mempertahankan diri, keluarga, agama, dan insyaAllah suatu masa nanti akan mampu mempertahankan negara. Walaupun dunia mengalami arus perubahan zaman, namun sebagai masyarakat Melayu perlu memartabatkan seni silat ini agar ia terus berkembang dan terus diwarisi, serta menjadikan ianya sebagai wadah pengembangan insan dan penyaluran ilmu dengan mengutamakan calak dan identiti kebruneian. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB.